Selamat datang kami ucapkan kepada Tuhan yang baik budiman. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuhan yang baik budiman. Nama panjang sebenarnya Bakar bin Muhammad. Ada. Tapi selalunya orang panggil Bidin. Padahal panggilan Bidin. Kalau orang Bakar Tengah orang tak tahu. Kecuali orang yang tengok macam kita kata ada kat pengenalan pagi tu orang tahu. Sebab itu lah ni yang lekat lah ni lekat Pak Jandin. Di mana pun Pak Jandin lah. Pak Jandin Hadrah dalam Persatuan Hadrah dan Terinai Seripah. Panjang pegang sebagai ketua kumpulan lah ni, dia bagi sebagai ketua kumpulan. Ada. Lepas tu dah tu jadi isteri dia pun sama juga dengan kita. Dia sebagai jurutari. Isteri tadi ni belajar penari-penari kan. Hadrah ni daripada mula-mula Pak Jang dulu ni asal keturunan ni Hadrah. Ayah-ayah, tok orang semua Hadrah. Jadi semasa umur Pak Jang 14 tahun kan. Pak Jang duk ikut dia pemain Hadrah. Duk ikut saja. Orang nak pergi pegang gendang masa tu orang tak bagi. Pegang gendang nak pukul gendang camuk habis lah orang tak bagi dah malam satu kan. Jadi apabila sampai kita umur lebih kurang dalam 17 tahun. 17 tahun baru Pak Jang mula masuk pegang Hadrah ni kan. Belajar lagu, belajar apa bala lah kan. Hadrah dulu dia ada main 3 lagu. Lepas tu dia akan buat macam kita kata lakonan lah. Di situlah yang kita kata dia ada penari pun dia jadi pelakon. Lepas tu macam lakwak pun. Tadi masa tu dia timbul. Dia ada hadam, dia panggil masa tu hadam. Dia hadam. Sebenarnya peran Hadrah ni dia kalau kata dulu dia ada lawan apa semua, sekarang tak ada. Sekarang kita ada perubahan, sekarang dia ada sambutan kan. Apabila ada sambutan, kalau kita sambutan yang kosong gitu saja, kita rasa tak seronok. Tu kita masuk yang bertoping, yang berperan ni supaya dia ada di depan sebagai pembuka jalan lah. Sebagai pembuka jalan semasa kita sambut satu-satu majlis menjadi VIP ke, sambut pengantin ke. Jadi dia sebagai pembuka jalan. Yang kata yang bertoping tadi ni. Dia akan ganggulah orang sikit-sikit sama dia usik orang ke apabila ada tepi tu duduk kanak-kanak yang berada di tepi tu. Selagi tak sampai di majlis tu kan. Dia tugas dia masa tu. Kalau kata kita sambut pengantin lah kan. Dia akan mengusik orang dekat jalan supaya buka jalan nak lalu tu kan. Di samping tu dia usiklah semua kan. Budak-budak duduk, apabila budak depa tekamkan budak tu bagi budak terkejut takut dia jadi macam tu. Semasa zaman dulu kita main Hadrah mana dulu dia tak pakai topeng. Masa awal dulu ni. Sampai awal dulu dia tak main dalam sambutan apa-apa tak ada. Dia cuma masa dulu dia main semasa persembahan. Dia ada macam persembahan, dia cuma pakai kita kata macam orang bubut, tontiang muka lah kita kata kan. Begitu. Lepas apabila tu sekarang apabila dah berubah semua dah tak main dah sambutan pengantin pun dah orang tak buat malam. Lah ni tandingan pun tak ada malam semua orang buat siang. Jadi kita buat pertukaran tu, kita cari topeng, kita bagi pakai untuk kita sambut pengantin ke apa-apa majlis pun lah. Kita guna topeng. Dengan sebab untuk menyerikan lagi majlis. Begitu jugalah dengan kita buat persembahan apa-apa lakukan. Kita akan guna topeng sebagai kita kata penambah serikan lagi. Jadi sama-sama kita penari sama apa tu. Jadi dia jadi pengusik lah penari ni. Jadi daya penari kita kata. Bahasa kita daya penari. Lah ni pun macam tu lah. Apabila lah ni kita main persembahan apabila kita kena guna macam tu lah. Kita guna macam tu. Dengan sebab lah ni kita tak ada persembahan yang lama dah. Jangan. Cuma kalau main pun kita kata jam, 2 jam. Kita gunakan pengantin ni sebagai orang kata apa topeng ni dia guna sebagai kalau kita ada penari contoh persembahan apabila persembahan dia akan jadi penari rasuk dia akan usik penari tu untuk merancakkan lagi majlis tu apabila gendang apa dia akan ikut gendang. Dulu masa tak guna topeng dulu dia pakai lomok orang kata macam lomok bedak lomok gitu saja. Tapi zaman masa tu dia tak ada bubuh tu, macam bedak tu kebanyakan bedak aja masa tu. Dia tak buh lah kita kata alat moden macam lah. Macam lah ni. Apabila ni lepas baru kita bertukar lah ni. Kalau kita nak tocang muka pun dia tak akan bubuh bedak lagu dulu dah. Dia akan ada alat-alat dia bubuh kan.
Dia pengantin apabila dia peran di depan, pengantin di belakang peran, pemain hadrah dia akan di belakang. Pasal pengantin ni dia tak duduk belakang, setengah orang suruh duduk belakang dia tak boleh pasal dia kerja sehari-hari itu. Persembahan pula dia kita buat masa tu kalau duduk sana pun kita persembahan dia masuk sama penari lah. Dia akan jadi penari rasuk ya. Ya, waktu kita tengok keadaan lagu. Kalau kita kata lagu, contoh lagu yang kita kata Gerung Panjang masa persembahan mula dia tak masuk. Apabila tukar hadi dia, yang maksud dia hadi dia tu, dia akan masuk. Dia boleh masuk. Pasal dia tu masa tukar hadi, dia gendang dia cang Gerung 1 dengan Gerung 2. Dia boleh masuk. Yang panjang cerita sendiri tu ada 6 lagu. 6 lagu. Lagu hadrah yang ada panjang lebih kurang dalam 22 lagu. Ya, termasuklah lagu lama, lagu baru, lagu perpaduan. Selamat datang, mudah-mudi harapan bangsa. Bahaya dadah, lepas tu ni perkampungan kita. Dia masa awal-awal dulu memang tak terima. Pasal depa kalau kita tengok lagu hadrah betul depa tak tahu lagu hadrah tu apa. Sebab itulah yang Pak Jang ciptakan lagu-lagu ni kan. Lagu-lagu yang berunsur bahasa kita. Tapi rentak yang apa yang sama. Rentak yang sama, rentak hadrah yang sama, tapi bahasa-bahasa kita. Tujuan yang matlamat Pak Jang tu pertama contoh kita kata macam bahaya dadah. Bahaya dadah ni kita buat apabila kita bagi hati Pak Jang lah kan. Pak Jang ingat di samping persembahan, Pak Jang akan mengingatkan juga anak-anak muda yang berada di situ sekurang-kurangnya sepatah dua dia boleh fikir apa di atas lagu tadi. Ada tujuan dia. Begitu juga perkampungan kita. Begitu juga dengan lagu Mudah-mudi Harapan Masa. Pasal kita buat Mudah-mudi Harapan Masa tu kita terus dia ingat pesanan ayah dan bonda tu. Jauhi dadah apa tu kan. Saya sambut pengarah dalam Malaysia masa tu. Dalam dewan di Pelda kita ni menangis. Sampai orang marah saya. Bukan marah mana, marah dia kata sampai hati Pak Jang dia buat sendiri kata macam tu. Tanya awak, saya ada tamamu yak mata. Pasal apa? Dia hayati sendiri kata. Dia ayat tak banyak. Ayat tak banyak. Kalau nak dengar ayat saya boleh hebak ayat dia. Wahai Tuhan yang bijak laksana, hindarilah dadah musuh durjana. Disebabkan dadah hidup sengsara. Anak yang pengasih jadi durhaka. Itu saja ayat dia. Buat masa sekarang ni, kalau daripada dulu lagi Pak Jang, dia memang ada pelapis. Pak Jang lantik pelapis tu. Kira di pihak Jabatan Kebudayaan Kediri pun bagi tauliah lah untuk jadi pelatih ni kan. Memang banyak orang boleh kata dalam tubuhan yang Pak Jang buat ni kan, dalam Persatuan Hadrah ni, boleh kata kebanyakan pelapis. Anak-anak muda. Peran pun pelapis yang ada sekarang ni. Peran ni tak ramai. Cuma ada seorang dua je. Yang pelapis tu pun peran yang ada sekarang ni pun anak cucu saya tu pun dia OKU. Tapi dia berminat. Dia memang minat, dia pandai, dia boleh olahkan benda tu. Dia boleh buat. Selama ni tengok macam pesta angin timur kata dia. Dia yang ni. Dia kategori ni dia kebanyakan si nakal lah kalau boleh. Jangan nak yang pendiam. Kalau pendiam dia tak tahu nak buat. Si nakal ni kan tak tahu dia kadang-kadang dia idea tu banyak. Idea tu banyak. Satu, yang kedua, hak yang dengar kita tegur ajak. Yang tu memang boleh. Tapi alhamdulillah, setakat Pak Jang tegur dengan ni, alhamdulillah boleh buat. Baik penari pun Pak Jang ajak. Kira alhamdulillah. Dia sendiri bawa. Cuma jangan melebihi had dia. Dia sendiri bawa. Kalau kita pakai step tak boleh. Dia tak jadi pula peran, dia akan jadi satu tarian. Dia dalam hadrah ni dia tak ada watak khusus. Dia pandai, dia buat apa yang ni, cuma jangan melebihi batas. Itu. Kalau dulu kita pakai tontiang muka, tapi sekarang kalau kata nak tontiang muka tu, kita kata kanak-kanak pun dia tak mau dah. Dia tak mau. Dengan sebab dia kata buat apa macam tu, dia kata dah topeng ada ni yang berlaku kepada diri Pak Jang sendiri. Tu dia nak ni muka, dia nak ni kan. Dia kata tak mau. Dia kata kalau boleh nak buat topeng lagu orang lain buat. Jadi topeng ada, dia kata tengok topeng dia kata lebih baik, lagi seronok pakai. Jadi pelik dia kata kalau kita pakai ni. Jadi hari ni bermula daripada ni sampai pada sambutan apa tu yang Pak Jang pakai topeng depa tu. Baik segi menari kah, masa menari rasuk kan. Masa menari rasuk, masa orang main persembahan dah menari rasuk, dia akan pakai topeng. Dan sekarang semua dia akan pakai topeng. Kita kira tu macam mana pun kita tengok kadang-kadang kalau kita kata kita beli pun 2-3 juga lah kan.
semata-mata. Jadi kita nak hak tu ada perubahan. Contoh kita kata kalau dia buat persembahan tahun ni, dia akan pakai topeng ni. Orang akan ambil gambar juga kan. Lepas tu apabila dia main di tempat lain, kita akan pakai topeng lain pula. Jadi di situ dia ada perubahan dia kan. Dia situ dia perubahan dia kita. Dia cuma tak menarik kalau kita tak pakai topeng ni. Kalau menari pun, kalau tak ada peran ni memang tak menarik. Tapi kalau ada penari, dia kena ada peran. Pasal peran dia penari rasuk. Maksud dia penari rasuk. Penari yang akan bawa antak. Itu tujuan dia matlamat dia. Jadi dia akan bawa antak penari tadi ni. Ada. Kalau tidak dia akan berjalan salah. Contoh katakan. Tapi apabila dia masuk dia akan jadi ke kiri ke kanan, dia menjadi macam tu. Dia ada perubahan. Dia ubah step penari tu. Itu tujuan dia yang pakai topeng yang jadi peran tadi dalam hadrah. Mula-mula hadrah yang panjang ni memang mula-mula kita main saja begitu saja. Tapi sampai satu masa tu kita kata JKKN bagi peluang kat Panjang untuk bersama dalam majlis masa tu buat di JKKN saja mula-mula tu. Dibuat di JKKN saja. Kan? Masa tu macam halak-halak kenal. Kelak-kelak pasal dia hadrah ni semua kenal. Kumpulan hadrah ni bagi Panjang, kumpulan hadrah dengan Gendang Trinai ni boleh kata keseluruhan Kedah Perlis ni kita kenal. Depa pun kenal kita kalau sebut Panjang lah kan. Jadi bermula di situlah. Kita terima kasihlah kepada JKKN yang bawa kita memang terbuka luas. Yang boleh orang kenal belakang sampai Daftar Pertubuhan Malaysia pun dah boleh kenal balik kita sampai gitu, sampai pengarah Datuk Razim sendiri. Kenal kalau kata sebut Panjang ni depa cukup tahulah. Itu yang daripada hak Kuala Lumpur sendiri. Kira main ni pun kira kita kata alhamdulillah dengan pelibatan JKKN yang bagi tunjuk ajak apabila kat kita, kat Panjang, kat kumpulan ni kan. Jadi Panjang dapat ada 3 anugerah yang Panjang dapat. Pertama, anugerah yang Panjang dapat, anugerah Jasa Mudi Kenang daripada JKN. Yang kedua, Panjang dapat anugerah kecemerlangan daripada Daftar Pertubuhan Malaysia ROS. Yang ketiga, Panjang dapat pingat PJB daripada Raja Polis. 3 semua tu boleh kata banyak tunjuk ajak tu daripada JKKN. Memang Panjang suka hatilah, memang seronok sungguh dengan apa yang dibantu oleh JKKN kan. Sampai kita dapat ke tengah sampai hari ni. Alhamdulillah. Hulu balang kalang kabut ini saja. Terima titah perintah dari Duli Yang Maha Mulia. Pergi jemput awang bawa kemari. Dengan itu, hulu balang pun terus berjalan. Berjalan sikit-sikit, banyak-banyak berlari. Hingga tumik nikah punggung siku belaga dengan ketiak. Jambui caca pula di tengah kepala. Nama penuh Pak Ramli, Romli bin Mahmud. Orang tua dulu buh nama Romli, R-O-M-L-I. Romli bin Mahmud. Orang dulu tempat repot nama tu dia tulis ikut dia punya lorat Perlis. R-O-M-L-I. Romli. Nama yang selalu orang sebut tu Ramli lah hari kan. Jadi Pak Ramli dilahirkan di Kampung Pokok Senor Tupin. Mula-mula dulu ni yang boleh main awang batik, Bali kecil-kecil lagi. Bali tu kecil-kecil lagi dah tahu dah permainan awang batik. Waktu malam, Bali nak tidur malam, bapa Bali bercerita. Dia bercerita. Cerita kampung lah, awang ni. Tapi sedap juga dia dengar cerita masa tu. Bukan kita nak boleh dengar cerita-cerita di televisyen pun tak ada. Tahun yang Bali masih kecil lagi tu. Dengar radio. Radio kadang-kadang orang tepuk juga, jenis tepuk radio. Nak dengar. Waktu malam dia duduk cerita. Bila bercerita tu cerita permainan awang batik. Bali pun tak tahu kata cerita permainan awang batik. Masa tu permainan awang batik tak ada dah. Tak main lah masa tu pun. Dia pun berhenti.
pada tahun 66, balik dah umur 12 tahun. Tahun 66, Radio Malaysia Pulau Pinang mai cari permainan awang batik. Pertama kali Pak Ramli pergi Pulau Pinang. Pergi Pulau Pinang, masa dia buat persembahan, dia main cerita tu lah. Cerita yang duduk cerita pada Pak Ramli waktu malam tu. Baru Pak Ramli tahu, oh ni cerita awang batik. Tapi yang kesusahan dia tu nak masuk dengan tempo batik tu. Kemudian Pak Ramli dengar cerita tu, dia cerita, kita dah tahu lah cerita tu dari mula sampai habis. Begitu. Lepas tu kita belajar pun senang lah, cerita tu dah kita tahu. Cuma belajar tempo saja. Tempo pun kita dah ahli bahagian gendang tradisi ni, mudah masuk lah. Permainan awang batik asal dari Hutan Haji. Pak Ramli. Nama Tuk Salmon. Tuk guru dia tu. Orang pergi cari Tuk Salmon tak ada. Tuk Salmon dah meninggal. Lepas tu orang kata anak murid dia ada. Nama Tuk Muit Sonai. Duduk di kampung Matayak masa tu. Lepas tu bila mai cari kampung Matayak, jumpa bapak Pak Ramli. Dia kira apa semua. Yang tu mula-mula pergi buat persembahan di Pulau Pinang. Sebelum tu dia duduk mengajak orang bahagian gendang terinai. Pak Ramli pergi duduk dengar gitu, duduk dengar berminggu-minggu mengajak orang, susah dapat. Pak Ramli dengan otomatik ambil pokok jadi. Yang jadi itu bukan pasal apa, sebab tak rasa risau dalam hati. Bapa Pak Ramli buat persembahan di UKN, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Pak Ramli pergi lah semasa tu. Kira pemain awang batik kalau dia pergi tu, Pak Ramli mesti pergi lah buat persembahan. Bila buat persembahan, Pak Ramli tu masa tu tak berapa boleh main lagi awang batik. Tapi boleh lah kalau dengan paksa. Jadi orang tanya bapa Pak Ramli, ada pengganti tak? Dia senyum lah masa tu. Ada pengganti permainan awang batik. Lepas tu orang tanya nama apa? Dia abang anak dia lah. Tunjuk. Jadi Pak Ramli. Pak Ramli pun dengan orang banyak begitu. Tu permulaan Pak Ramli buat persembahan. Pak Ramli main. Itu pertama kali yang kita pun kita kata rasa keadaan macam apa orang kata darah gemuruh ada lah. Tapi bila dah kita masuk dengan guru pun ada, jadi darah gemuruh tu hilang lah. Tu pertama kali yang Pak Ramli tak boleh hilang. Yang kedua, Pak Ramli buat persembahan di UM, Universiti Melayu. Malam yang penghabis itu, Pak Ramli buat cerita awang lurus ataupun awang betui. Jadi bila Pak Ramli bercerita, di dalam dewan tu, penonton memang budak-budak banyak. Dipaksa kena tengok. Kalau tak tengok, dia orang tak berbuh mereka. Kena tengok. Pak Ramli gelak. Cerita yang Pak Ramli bawa malam tu awang betui, orang kampung panggil, ataupun awang lurus. Kira Pak Ramli bercerita tu sampai dia orang gelak, sampai tak boleh nak cerita. Pak Ramli pun berhenti permainan awang betui. Pak Ramli pun tumpang gelak sama. Gelak sama tak tengok lah. Lepas tu bila habis saja buat persembahan, dia orang ambil gambar dengan Pak Ramli. Tempat duduk bukan main hebat, bubuh kain batik panjang apa semua. Dia orang naik-naik duduk, Pak Ramli pun tak tahu. Contoh macam Pak Ramli pergi main di Jepun. Dia buat persembahan di Jepun. Jepun banyak penonton. Tapi bila kita bercerita sunyi, Pak Ramli duduk fikir nak buat macam mana ni. Jadi tak berapa sambutan kan. Padahal dia orang mana tahu Jepun. Tak faham. Lepas tu dia dalam cerita Pak Ramli tu, Pak Ramli berhenti, Pak Ramli gelak. Gelak kan tak? Gelak. Kita gelak, dia pun gelak. Kita tambah sikit dia baru dia gelak. Baru gelak sampai habis. Topeng untuk nak buat persembahan tu ada dua. Satu Wak Nujum, satu Hulu Balak. Di dalam persembahan topeng tu, untuk nak guna persembahan tu dia mengikut cerita juga.
Kadang-kadang ada satu cerita pendek tu dia tak pakai langsung. Di dalam cerita tu dia pakai untuk perkenal diri gitu je. Ada dalam cerita tu dia guna topin. Tapi Wak Nujung ni contoh macam dia, kita kata ada satu orang kepercayaan dulu, penghulu kah, dia nak panggil bomo untuk menengok barang yang hilang. Panggillah Wak Nujung. Pakai topin Wak Nujung. Lepas tu yang hulu balang ni kualiti kerja punya, dia bodyguard dia. Dia nak suruh pergi ambil apa-apa, nak suruh pergi ambil awang ke, bawa mari ke istana ke, pakai muka hulu balang. Tapi untuk nak pakai muka topeng tu pun dia ada cara-cara dia juga. Macam Wak Nujung, dia pakai muka Wak Nujung, dia mesti berlakon juga sikit. Bagi orang bergerun. Wak hulu balang pun semacam juga. Kadang-kadang kali buat jugalah. Kalau penonton sikit-sikit itu, kalau penonton banyak tak buat. Kita nak pakai topeng hulu balang tu, tengok penonton dulu. Kalau ada yang duk tengok kita macam ni kan. Hulu balang kalang kabut ini saja. Terima titah perintah dari Duli Yang Maha Mulia. Pergi jemput awang bawa kemari. Dengan itu, hulu balang pun terus berjalan. Berjalan sikit-sikit, banyak-banyak berlari. Hingga tumik nikah punggung, siku belaga dengan ketiak. Jambui cacak pula di tengah kepala. Wak Nujung pun dengan segera buka tik raman ketika. Buka selai, golek-golek kepala. Buka 2 helai, angguk-angguk kepala. Buka 3 helai, baru terus berkata, Wak Nujung pun bagi tahulah barang yang hilang dicuri orang. Sebenarnya jin yang curi. Dari zaman dulu sampai ke hari ini, kalau kira tahun kita tak tahu, tapi kira generasi. 5 generasi. Ya, sampai ke Pak Ramli hari ini. Daripada Pak Ramli yang kelima, bapa Pak Ramli, Tok Mat Semom, lepas tu Tok Awang Kelam, lepas tu Tok Mat Belangau, nombor 1. Di dalam permainan Awang Bati, cerita yang paling minat, yang paling selalu buat sembahan, cerita Awang Akak Lara. Yang tu digunakan topin sepenuhnya. Kalau cerita lain tu, cerita yang pendek-pendek tu, tak ada yang tak pakai topin langsung. Cerita yang Awang Akak Lara, Awang ada duit semua jadi, Awang geli gambun. Tapi dia cerita sebenarnya, permainan Awang Bati dia tak boleh tulis dalam buku. Dia kena ingat, kita nak main cerita Awang Akak Lara, dari mula sampai habis begini. Cerita Awang geli gambun, dari mula sampai habis begini. Okey, mula-mula sekali kita nak berkemahiran dalam bidang buat topin. Kita kena pilih kayu. Ni kayu, nama dia kayu tui. Orang kampung kata kayu tui. Lepas tu kita pilih kayu yang urat yang betul. Kalau ada urat bersengkuat-sengkuat jangan buat lah.
kepala kita pun bersengkoi semua. Tengok yang betul-betul, kita terus buat topeng. Dia punya guna kapak parang dulu, belah tu. Lepas tu baru kita kena bentuk macam ni. Comak-comak lah kita kata. Tapi bila dah kita bentuk ke semua dia kayu-kayu ni, masuk gaji, pahat. Lepas tu yang paling kita berhati-hati ke rosokan. Kita nak tetok satu hidung, sapih hidung. Tak buang kan. Kena buat lain pula. Hidung tak ada topeng apa. Ataupun biji mata luas sebelah. Tak mah. Lepas tu kita nak bocak. Bocak pun hati-hati juga. Tak boleh sapu ikut dan gitulah. Sapu ikut dan tu macam-macam color. Kalau zaman kita hari ni, dia banyak color, banyak cat. Kita ada bubuh lah. Itu pun turun-temurun juga. Kalau zaman dulu dia orang bukan pakai cat, pakai buah-buah kayu itu aja. Buah kayu yang warna hitam, bubuh warna hitam. Yang kalau merah pun ada. Dulu buah-buah kayu pun banyak pakai buah kayu aja. Tapi dia tak original lah. Dia kalau orang pegang, dia lekat di tangan orang tu. Kalau dulu orang banyak guna pahat dengan mertun saja. Jadi nak canai pun kena kulit ekor pari. Atas pasiak tu kulit ekor pari. Jadi satu kulit ekor pari tu 60 topeng pun boleh guna. Untuk yang hebat sekali, gam yang paling hebat sekali, tepung kandung. Tepung kandung dia orang basuh. Pak Ramli sendiri pun senyum dan gelak. Kerja tu orang lain tak buat dah. Basuh tepung kandung. Basuh-basuh tuang. Kira sekilo tu boleh sikit je. Basuh tuang dia ambil yang penghabis tu. Ujung tu. Sikit je. Tu dia tempek pergi dia gam. Itu yang paling lekat. Lepas tu gam bahagian kayu. Kayu lain boleh juga. Nombor 1 kayu tui. Nombor 2 kayu yang halus lagi, yang lagi hebat. Dia kayu mentai. Kayu mentai. Yang tu lagi hebat. Tapi dia ada masalah. Dia mudah rotok. Dan kadang-kadang dalam kita nak buat dia rotok. Yang tu urat dia lagi halus. Kayu mentai nama dia. Kalau kita nak buat kayu keras dia mudah sapih pula. Jadi semenjak Pak Ramli jadi awang bati ini, permainan awang bati ini, jadi pencapaian tu kira terhebat jugalah. Contoh macam pingat dah 2 dah dapat. Pingat tu nama pingat mula-mula PJK. Lepas tu PMP, Pingat Mahkota Perlis. Jadi 2 lah pingat. Lepas tu yang satu lagi pingat dari warisan negara. Tokoh orang hidup. Tapi yang Pak Ramli terima kasih juga, ini bukan pingat, yang ni bantuan kepada tu orang batik, iaitu JKKN Perlis. Yang tu bagi bantuan untuk buat bengkel. Kemudian bila dah beri bantuan kepada Pak Ramli sebanyak 40K, Pak Ramli pun buat 40K lah. Jadi hari ini Pak Ramli itu tak susah hati sangat kalau ada pelancong-pelancong luar ataupun pelajar-pelajar main buat rakaman ataupun buat kira apa untuk kajian mereka tu, masuk di bengkel tu. Jadi senang sikit lah. Tu Pak Ramli sangat ucap terima kasih lah pada JKKN Perlis, JKN Malaysia lah kita kata. Yang tu terhebat tu. Sekianlah dahulu persembahan awak pasti untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa.
terima kasih. Nama saya yang sebenarnya Mahamud bin Hashim. Jadi yang duk panggil Pak Din tu jadi gelaran. Mak kalau orang luar mah cai Mahamud tak jumpa. Dia kena abang kata nama Pak Din Hadrah. Baru orang tahu. Pak Din tu gelaran. Umur saya 70. Tahun 49. Watak ni saya main hadrah. Umur saya 8 tahun. 8 tahun. Lepas dia tu saya berhenti. Saya bagi saya 8 tahun tu puteri dulu. Menari. Menari. Kemudian itu menari. Nak pergi agenda apa ni tak bagi. Ketua tak bagi. Ini dia tu saya mati. Mati umur lebih kurang dalam 22 tahun. Buka pula hadrah. Apabila buka hadrah, medita berendah ya. Memang tak berendah. Ini tu dapat kutip nama boleh 30 orang nama. Muda. Tinggi muda je. Dia yang muda pun saya seorang ya. 60, 70, 50. Tu yang main hadrah tu. Yang duk pergi Kuala. Ini dia tu habis meninggal. Yang 60, 50, 70 tu habis meninggal. Tinggal kita seorang juga. Dia tu ajar ada budak pula. Ajar ada budak pula. Buat lapis. InsyaAllah, alhamdulillah. Ada berlapis. Waktu tu. Pejabat. Ajar Mediki pula. Lebih kurang Mediki ni lebih kurang umur dalam 35 lebih kurang betul lah. 35 Mediki ni. Baru start balik lah. Tak balik Diki. Diki ni kebetulan kat Allah. Jadi nikah pun orang Diki juga. Bukan makcik tu Diki. Pok dia tu. Orang main Diki, orang main muzik juga. Kemudian benda tu dah depa duk main. Kita duk tengok. Kata kita pergi, dia bawa kita pergi. Jadi minat nak. Jadi Benda tu ada. Benda ada kita. Minat. Lepas tu kita pun sikit. Alhamdulillah. Boleh juga. Kita parti je lagu mana depa main. Lagu mana watak depa main. Lagu penyanyi depa menyanyi lagu mana. Pemulaan agenda macam mana. Pemulaan nak pukul kita nak menyanyi nak pukul agenda tu macam mana. Tati cerita tu mana. Tati cerita macam mana. Tak keling pun kan. Watak keling macam mana, watak awal macam mana. Topi ni asal-usul dia daripada mana pun tak tahulah. Tapi pakaian untuk orang main dikir. Ni. Usul asal dia. Main dikir. Mengantuk nak tidur mana, mengantuk nak tidur mana, mengantuk nak tidur. Alah, kawan. Lagi main-main awang. Jangan duk main-main lawang dengan orang. Biar aku tengok
Dia main pakai apa lah? Tunggu raya lah cik pakai ni. Kulit ni, aku kenal. Kalau kulit macam ni aku kenal. Siapa dia awang? Ni duk baca warta berita TV1, TV2 tu. Ke-6. Nama apa dia? Karam Singh Wala. Sudah awang jangan main-main lagi awang. Saya duk Hutan topi ni, hak ni kayu tui. Dipanggil kayu tui. Lepas tu dia ada pisah pengurut dulu, pisah orang tua dulu. Pisah pengurut orang panggil dah. Ni ada tu, dia buat lah. Apa tebuk, dia aeron hidung, aeron sini, aeron mulut, kepala. Jadilah satu topik. Orang tua ni, Tok Ayah ni. Kayu tui. Tok Ayah ni lah akan dia lawak. Hal ni dipanggil kayu didak. Kayu didak ni, kalau tak kena pakai, dia lekat. Dekat di muka. Lekat di muka. Patang larang dia dulu. Patah larang dulu. Orang tu, Dia duk dia pun nak main. Dia pun akan asap kemian. pasal dulu. Pasal dulu. Jadi di Molek-Molek ni, apa saya tak tahu. Ni. Memang main asyik. Jadi asal ada pada tahun ni. Pada ambil pada kat orang tua saya, lagu lidah. Kulit ni, botak kepala kulit kambing. Atau kulit lembu, tak apa. Ada dah ni. Tak buat lagi. Tak ada apa dah. Bulu-bulu pun tak ada dah. Usia ni, tiga terasi lah. Tetai dah ni, tak tahu lah. Pada saya apa dah 70 dah. Muyang dulu. Ada minyak lah kita dah. Tu yang tak pun. Jadi orang tua bagi kat kita, dia orang elok. Tu lah. Ni dia tu, ni watak dia. Watak peran. Watak ni lah dia nak bawa puteri-puteri di Taman Bunga. Dia ni yang nak bawa pergi. Benda tu, dia ni juga. Perintah pada raja. Raja pergi tengok di pintu kola. Apa dia ayah di pintu kola? Saya nak suruh abang pergi tengok apa yang riuh rendah di pintu kola sana. Oh, memanglah Tok. Kena pila ni juga. Bumbang. Ni dia tu, ada 3 orang. 3 orang pemain. Mereka ni, pada mana pun tak tahulah. Mana pada Siam, Hinu, Melayu. 3 orang. Benda dia tu, perintah pada raja ni. Dia panggil dia pun tu rumah. Di senok lah lebih kurang. Ni tu. Dia pun raja tu lah akan suruh main. Kira penonton, dia tak gelak pada perang ni akan tak jadi lagi watak dia. Tak main lagi otak. Tak main watak dia lagi. Bagi orang gelak. Kata perang ni. Dia ni bahagian bapak. Orang tua dulu orang panggil. Tok Ayah. Apabila puteri nak pergi Taman Bunga, dia minta ke orang tua ni lah. Nak pergi. Kita katalah, ayah lah kita kata. Ayah. Kami nak pergi Taman Bunga. Puteri pergi Taman Bunga. Tapi timbang kayu timbang bunga. Bersia-sia di Taman Bunga. Lepas tu, Tok Ayah ni akan panggil lah awak ni. Dia watak leleng lah. Tak boleh. Jadi, dia akan panggil lah ni. Awak jaga puteri. Elok-elok pergi Taman Bunga di kebun bunga. Ya, kata awak. Lepas tu, Pak dia jawab, Cik, pi. Jaga dia elok. Dia panggil awak pula. Awak jaga apa ni, puteri.
Dia ni dikir dulu ni ada gong kecil sebiji. Lepas tu gong besar. Lepas tu kayu separah tu. Lepas tu gendang. Apa nak air. Lawak. Keling. Wajib. Lagu dulu banyak. Tapi law ni kira 10 setengah dah habis dah. Nak boleh main lagu mana? Banyak mana? Dia masuklah hutan, dia timbanglah kayu. Tu. Masuklah hutan, timbanglah kayu. Masuklah kebun bunga, timbanglah bunga. Nonoi. Dia nak pula kan? Tu. Wakam cako mayo desa wang kisah. Nonoi. Wakam cako mayo desa wang kisah. Wato ma wa mema. Tu pasal dikir. Tu mula lagu benang tu. Macam ni lah awak makak. Lagu tu lah. Jadi dia main lah apa dia nak main. Dia pekak lagu mana dia pekak lah. Bagi penonton tengok. Bagi penonton gelak. Jadi baca dikir. Dikir ni tak kami main. Mula Kuala Lumpur. Lepas tu dalam 2 tahun lepas Pisiam. Lepas tu Kalau di Polis ni sebelum ni duk main di mana? di Polis dulu kami duk main. Dulu zaman apa? Untuk Di apa tu kutukan apa panggil lah apa panggil apa? Tempat dia baca buku. Perpustakaan. Perpustakaan Lebi Dia tu main tempat Kenuri dia Lebi, Batapai. Lepas tu satu lagi taman dalam Kangak Ayah. 3 kali. Semasa arwah hantu tak ada. Promo tak payahlah ke dia rasa tak ada dah. Tipe kat mak geng muda lah ni. Tu yang duk main tu apa ni JKKN ya. Ambil geng depa ya. Ada depa ada. Ada testing. Termasuk pada sama lah. Jadi mana depa pi tu suruh tolong ajak. Kita pergi ajak. Ajak sama main lah kan. duduk sekali dalam tu. Duduk sekali dalam tu lah. Habis tak dah. Tak ada. Di bangsa dia memang dia tak mau. Dia tak mau kata kolek lah lagu ni lah. Budak-budak lah ni. Cadangan saya tu nak pergi naik balik lah. Dikir ni memang tak ada. Pi lah tak mana pun tak ada dikir. Saya seorang ya. Kalau terpadam Pak Dik. Habis. Itulah yang Pak Dik duk kata tu. Ajakkan kau main, dia pun tak mau. Tak hati lagu Nula, tak hati lagu ni. Tak hati macam mana kita ajak lah tak hati. Benar lagi boleh. Angkat tangan, jadi 10. Angkat tangan, jadi 10. Yang mana duduk apa minta Angkat tangan, oi jadi 10. Angkat tangan, oi jadi 10. Yang mana duduk ampun minta ampun bang oi. Angkat tangan, jadi 10. Angkat tangan, jadi 10. Yang mana duduk ampun minta ampun bang oi. Angkat
pasa pasayare, pasayare, hoi.